Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazili Unity Channel. Ini satu pengakuan dan satu pendedahan daripada Anwar Ibrahim yang benar-benar mengejutkan kita semua. Anwar kata PKR tak akan guna kuasa punggah kekayaan. Kenyataan-kenyataan seperti inilah yang sebenarnya paling tak disukai oleh musuh politik Anwar Ibrahim. Kerana Anwar Ibrahim belum pernah didakwa atau dibawa ke muka pengadilan yang mengaitkan atau membawa kepada berkaitan kewangan, kekayaan. Anwar Ibrahim tak pernah didakwa berkaitan rasuah maupun penyalahgunaan uang. Jadi yang di sebelah sana daripada pembangkang kini dah ramai dah masuk dalam kluster mahkamah. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan parti itu yang sudah matang dan berada dalam tampuk pemerintahan tidak akan sekali-kali meneruskan amalan lama parti politik menggunakan kuasa bagi memunggah kekayaan demi kepentingan parti. Beliau yang juga Perdana Menteri berkata, parti politik kini perlu mengambil atau tak menampil serta melaksanakan idea yang berupaya memacu hala tuju parti dan ahli. Anwar memberi contoh gerakan koperasi seperti Koperasi Keadilan Berhad dapat dijadikan platform baru untuk menjana pendapatan selain peranannya boleh diperluaskan untuk membantu rakyat, kata Anwar Ibrahim. Idea banyak tetapi saya sanggup atau saya anggap ini satu ujian besar. Parti ini sudah matang dan alhamdulillah ditampuk kekuasaan, kata Anwar Ibrahim. Saya tidak mahu meneruskan cara politik yang berkuasa, menggunakan kuasa memunggah kekayaan untuk kepimpinan parti dan pemimpin. Tidak ada pilihan selain menukar satu idea yang sudah begitu berakar kepada negara dan dunia dengan gerakan koperasi. Ia perlu bagi menjamin supaya rakyat menentukan dan kepimpinan beri dukungan supaya tidak diteruskan budaya yang biasa diterima dalam sistem negara demokrasi ini, katanya lagi. Anwar berkata demikian ketika berucap pada majlis makan malam anjuran Koperasi Keadilan Berhad di Kuala Lumpur malam tadi. Dalam masa yang sama, Anwar Ibrahim mahu PKR menggarap agenda reformasi dalam pengurusan, haluan dan idea untuk membangunkan ekonomi demi membantu rakyat. Sehubungan itu, Anwar berkata adalah penting untuk semua pemimpin parti menyatakan sokongan bagi memastikan agenda reformasi dalam parti politik meneruskan gerakan koperasi dapat dicetuskan. Saya akan pantau jika ada yang tidak memenuhi atau membantu menjayakan usaha reformasi melalui koperasi. Saya fikir penting untuk parti politik sedar bukan sekadar berkuasa untuk kepentingan peribadi, kata Anwar Ibrahim. Ia lebih kepada usaha dan curahan khidmat untuk menjayakan agenda reformasi. Sokongan syarikat korporat juga begitu penting dan saya harap dengan permulaan ini parti politik tidak lagi fikir koperasi sewaktu zaman pra atau pasca kemerdekaan, kata Anwar lagi. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang paling kita minati. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazili Unity Channel. Isu paling hangat berkaitan politik Malaysia hari ini ialah melibatkan Parti Bersatu yang juga adalah presidennya, yaitu Muhyiddin Yassin. Banyak cakap-cakap di luar mengatakan bahawa Muhyiddin sepatutnya letak jawatan atau memberikan ruang kepada pemimpin baru untuk mentadbir atau membawa Bersatu bangkit semula. Ini kerana kata mereka, 4 pemimpin yang telah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menunjukkan dan membayangkan bahawa
parti Bersatu dalam keadaan yang kritikal, yang mana ia mungkin tidak dapat lagi mengimbangi kekuatan PAS di dalam Perikatan Nasional. Tetapi hari ini kita digemparkan dengan keputusan daripada Parti Bersatu. Semalam ramai yang kata mungkinkah Muhyiddin akan dilucutkan jawatan sebagai Presiden Parti Bersatu. Ini jawaban yang kita peroleh daripada Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu hari ini. MPT Bersatu kini mengumumkan setuju Muhyiddin tak pertahan jawatan. Itu adalah kata daripada Hamzah Zainuddin. Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu bersetuju dengan keputusan presidennya iaitu Muhyiddin Yassin untuk tidak lagi mempertahankan jawatan dalam pemilihan parti tahun depan. Menjadi pertanyaan pada petang ini ialah siapa yang bakal menggantikan Muhyiddin Yassin? Itu pertama. Kerana kata Peja semalam, ada ramai yang boleh menggantikan Muhyiddin Yassin dalam Parti Bersatu. Beliau menyebut antaranya Radzi Jidin, Ronald Kiandi, Hamzah Zainuddin dan kata beliau ada beberapa orang lagi dan mungkin juga beliau segan menyebut bahawa beliau juga sebenarnya layak untuk menjadi presiden kepada Parti Bersatu. Itu isu pertama, siapa yang layak menggantikan Muhyiddin Yassin. Kedua, yang menjadi pertanyaan ialah adakah dengan pengunduran diri Muhyiddin sebagai Presiden Parti Bersatu ini tidak akan menyebabkan Parti Bersatu berpecah? Kerana kebanyakan kalinya apabila pemilihan parti khususnya Presiden sekiranya bertanding, ada yang dipertandingkan dan ada pula 1 lawan 1 atau 2 dalam 3 penjuru, itu akan melibatkan blok dan juga kumpulan-kumpulan tertentu dalam parti tersebut. Mampukah Parti Bersatu bangkit semula dengan keadaan seperti itu? Saudara-saudara sekalian, bagaimanapun, Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin hari ini, mereka tidak dapat menerima jika Muhyiddin mahu berundur lebih awal. Maknanya, dengan kata yang lebih mudah kita fahami, Bersatu tidak dapat menerima kalaulah Muhyiddin letak jawatan pada hari ini, minggu ini atau esok. Mereka tidak bersetuju. Mereka mungkin belum bersedia dan mungkin akan menyebabkan perpecahan dalam Parti Bersatu sekiranya Muhyiddin meletakkan jawatan. Kerana mungkin pada waktu itu belum ada yang layak dan boleh menggantikan beliau pada waktu terdekat ini. Dan kata Hamzah Zainuddin, kita tidak mencadangkan sesiapa pun sebagai penggantinya, kata Hamzah yang juga adalah ketua pembangkang. Beberapa komen daripada netizen berkaitan dengan isu ini di dalam halaman Malaysia Kini menulis, Red Patriot 2782 menyebut, Faizal Azumu as Deputy President supposed to be automatically replace the President. Beliau mencadangkan kata, Peja yang merupakan timbalan Presiden Parti Bersatu sepatutnya boleh menukar Muhyiddin secara automatik. Tetapi nampaknya ada blok yang mungkin tidak setuju dengan pencalonan Peja. Saudara-saudara sekalian, Mr. Sakau juga menulis, siapakah yang paling layak memegang jawatan Presiden Bersatu? Sekarang ini, kata beliau, ada 2 kem. Kem yang pertama dan kem yang kedua. Mungkinkah kem itu menyebut Peja dan Hamzah Zainuddin? Kita pun tak tahu. Adakah anda juga mendapat menjangkakan 2 kem tersebut? Kerana netizen cuba meneka. Mereka kata, mungkinkah kem tersebut adalah melibatkan Peja dan juga Hamzah Zainuddin? Siapa yang lebih layak? Seorang lagi mengatakan dalam 2 kem itu pula ada lagi kem. Berkem-kemlah di dalam kem itu, kata beliau. Buat JRR, kem ketiga iaitu kem podcast Khairi Jamaluddin atau KS. Tak tahulah siapa itu KS. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.